Baru-baru ni kan PM bawa orang yang wounded kan, orang yang tercedera di Gaza tu, dia mau pergi ke Mesir. Daripada Mesir tu dia bawa ke sini sedikit lah, 40 orang ke 100 lebih orang. Adalah yang macam kenapalah tolong apa semua. Aku rasa aku tak mau sebut nama lah kan. Yang liberal pun ada, yang liberal pun petikai. Aku terkejut ke yang liberal petikai. Lagi aku terkejut yang mengutuk Allah Israel tu, yang hancur Israel kan. Tapi demo bila Palestin datang, demo lagi Israel daripada Israel. Ini gua respect lah kan. Sebab apa gua kata Israel Israel memang tak nak bagi perubatan kan. Demo pun sama naik. Kami tak mau bagi perubatan pada orang Palestin, biar mampu ke bulan. Main argument orang yang tolak ni adalah resource lah. Dia kata doktor kita pun tak cukup. Nak rabak pergi tolong orang kan. Which is right. Tapi demo juga kena tahu, demo datang dan kita dah provide lah certain doktor yang kita mampu. Kita allocate doktor yang kita mampu untuk rawat demo, dan kemampuan hospital yang kita mampu, bukanlah di luar kemampuan kita. Kalau luar mampu kita pun tak siar, kita pun tak mampu. Tapi dia ada beberapa cara lah. Satu cara ialah kita hantar doktor kita ke sana, which is costly. Buka kata field hospital macam kita pernah buka di Turki masa gempa bumi dulu. Very costly, yang kita kena hantar pakar, kena hantar keselamatan, kena hantar tentera. Yang lebih kurangnya adalah kita bawa mereka kat sini, kita rawat mereka sementara. Tapi aku rasa macam ni lah, kita bantulah demo sementara. Sebab kita bukan nak bagi demo duduk sini pun. Even kalau kita simpan mereka sementara, bagi mereka duduk sementara pun, one day mereka akan balik. Kau pergi tanyalah mana-mana pun orang Palestin di Amerika, semua mereka akan cakap kami nak balik ke bumi Palestin. Aku tak kata Palestin special in that way. Sebab kau tanya Rohingya pun, kalau kau tanya satu hari nanti kalau perang dah habis, kau nak balik tak? Mereka akan nak balik. Itu tanah air. Sebab cinta pada tempat lahir ni dan nature. Atau ada orang yang lahir keturunan keempat, keturunan imigran pun, generasi yang keempat misalnya daripada India pun kadang-kadang, aku tu ni apa tok nek aku dulu kan, daripada kampung mana dia pergi cari. Aku daripada Jawa kan, tok nek aku orang Jawa kan, aku nak pergi tengok tempat tok nek aku Jawa kat mana. Ada juga rogo-royo kan. Kan? Ada ke? Jadi maksudnya memang dia ada rasa macam tu. Jadi memang kebanyakan imigran dia pun nak balik. Cuma mungkin keadaan tu tak mengizinkan lagi. Cuma bila nak balik tu soalan lah. Maksudnya bila habis-habis perang nak balik ke, dah tunggu maju nanti baru nak balik ke, itu soalan nombor 2 lah. Tapi semua kita tanya, Palestinian ke, Syrian ke, mereka akan nak balik. Very small lah yang tak nak balik. Kalau tanya one day, kalau teman tanya, kau nak balik? Dia kata kalau kita dah habis perang, kita nak balik. Imigran yang tak faham bahasa ni, beber ni kan, pengin ni, sebenarnya kita ada masalah utama dalam banyak negara yang menerima imigran ni. Tak ada polisi lah, polisi kerajaan tidak ada satu garis panduan yang baik untuk imigran. Banyak negara, bukan Malaysia saja, banyak negara yang menerima imigran ni ada masalah tu. Tapi setengah-setengah negara macam Canada ataupun Germany, dia ada satu education punya program. Pertama dia akan pilih, dia akan select dia punya imigran. Imigran ni ada 2 jenis. Satu yang berpelajaran, satu yang kurang pelajaran ataupun memang tak ada pelajaran. Negara-negara yang macam maju ni, kebanyakan negara orang berpelajaran macam bekas engineer, dia dulu doktor tapi dah perang, dah habis, dah telanjang boleh ni, dia pergi ke negara sana untuk dapatkan kerja lah. UNHR dia sebenarnya tak bagi untuk kita select mana-mana pelarian, tapi negara tu sendiri ada authority untuk buat perkara tu. Pelarian-pelarian yang miskin, yang negara yang tak berpendidikan ni, sebenarnya akan pergi negara kurang maju ataupun sedang membangun macam Malaysia. Dia akan pilih sebab affordable, dia boleh roja, dan memang kita pun perlu pekerjaan-pekerjaan demo ni yang kita tak nak buat. Sapu sampah, petik sampah ni kita tak nak buat kan. Tapi negara-negara maju ni, dia orang ataupun negara-negara yang bagus, ada polisi yang pertama untuk memilih. Kalau kita tak mampu memilih, mereka juga ada satu program education, mendidik. Macam di Canada, dia didik macam mana budaya orang Canada. Di Germany pun macam tu. Tapi ada isu lah kadang. Contoh macam Syrian masuk sana, dia mau didik orang suruh bersalam dengan perempuan. Orang Syria tak nak salam dengan perempuan misalnya. Jadi isu lah. Ataupun mungkin negara Perancis dia meminta untuk cium pipi sebagai Greeks kan. Tapi mungkin orang-orang Islam kat sana tak boleh. Tapi apa pun sebenarnya kena ada satu pendidikan. Dan kita mungkin boleh buat toleransi dah sedikit. Budaya yang kita kena adjust sikit lah dengan dia punya budaya kan. Kementerian Dalam Negeri yang akan ambil demo ni sepatutnya akan kena buat satu blueprint lah, ataupun polisi untuk mengambil imigran ni macam mana. Ataupun membenarkan mereka ni tinggal sementara. Membenarkan demo tinggal sementara pun kena ada satu polisi. Berapa lama satu orang boleh tinggal berapa lama kan. Imigran yang datang sini kadang-kadang demo akan menikmati sedikit lah. Walaupun ni
ini antara argument yang paling popular dekat Eropah, terutama UK dan Europe lah, Western Europe. Mereka kerja dapat benefit social welfare ataupun kebajikan negara tu bagi kan. Di negara Malaysia memang akan ada, contohnya beras yang kita dah subsidi misalnya, ataupun minyak misalnya dah subsidi. Memang mereka akan sedikit sebanyak mereka akan ambil lah kebaikan tu. Mereka akan merasa lah, walaupun mungkin minyak bersubsidi mungkin susah sikit, tapi bukan pasal petrol yang bersubsidi mungkin susah sikit, ataupun diesel. Tapi macam minyak masak, beras kan, aku rasa basic need tu janganlah sampai kita sekat demo. Tapi kita boleh tengok dalam satu sudut yang lain, demo bekerja untuk jana ekonomi kita juga. Misalnya demo boleh bekerja di sektor-sektor yang 3D, dirty, dangerous and apa aku tak tahu satu gidi. Jadi mungkin mereka boleh bekerja di situ. Atau imigran yang bijak misalnya boleh juga membantu kita dalam isu-isu yang brain drain ni, profesional. Contohnya mungkin dia boleh menjadi lecturer kat universiti, kat UIA misalnya. Banyak je lecturer daripada Palestin dan sebagainya.